Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي لا حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama, perbahasan apa ini? Apa? Sekejap. Muhammadur Rasulullah. Muka surat 12 Rumi, Jawi pusat 7. Perbahasan Muhammadur Rasulullah. Ketahui olehmu bahawasanya masuk pada kata kita Muhammadur Rasulullah itu 4. Pertama sekalian anbiya. Dah selesai lah Yang kedua malaikat. Ketiga kitab, keempat kiamat. Ya. Mana kita masuk malaikat dulu lah malam ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, yang kedua percayakan malaikat. Maknanya rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada anbiya, percaya kepada malaikat. Percaya pada kitab, percaya pada kiamat. Qada dan qadar. Maknanya kita nak bincang rukun iman lah ni. Cuma dia tulis tu bahawasanya masuk pada kata Muhammadur Rasulullah. Bila kita kata kita beriman bila kita kata kita beriman dengan Nabi, bila kita kata beriman tak kepada Allah, beriman tak dekat Nabi, beriman dekat malaikat, tak beriman, tak boleh jadi gitu. Beriman tak kat malaikat, beriman tak dekat kitab-kitab, tak beriman, tak boleh jadi. Sebab apa? Bila beriman pada Nabi, automatik beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Automatik. Sebab apa? Sebab semua tu Nabi yang bagi tahu. Tapi kalau dia kata dia beriman pada Nabi, maknanya apa yang Nabi cakap tu dia beriman lah. Sebab tu nama beriman pada Nabi. Beriman pada Nabi tapi tak percaya dia cakap. Itu bukan beriman pada Nabi. Dia beriman pada Nabi. Jadi boleh kita kata sebab dia beriman pada Nabi, sebab tu dia letak di bawah Muhammadur Rasulullah. Percaya. Jadi kalau kita kata rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 1. Apa dia? Percaya pada Nabi. Sebenarnya dah cukup. Percaya sungguh apa ni? Percaya. Nabi kata Allah ada, maka kenalah percaya Allah. Kata percayakan Nabi. Kata beriman dengan Nabi. Percaya tak dekat malaikat? Percaya. Percaya dekat kitab? Percaya. Sebab apa percaya ni? Sebab Nabi bagi tahu. Dah beriman dengan Nabi. Cuma kita ikut pada hadis Jibril tu, dia tuliskan juga ada 6. Tapi sebenarnya memadai dengan beriman pada Nabi. Di situ kita beriman dengan semua rukun Islam, rukun iman, semua sapu. Sebab Nabi yang bagi tahu semua. Okay. Yang pertama kita dah selesai para anbiya. Yang kedua kita masuk para malaikat. Yang kedua, qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Yang kedua, wajib kita percayakan dengan sekalian malaikat.
Bila sebut sekalian, secara umum kita wajib beriman. Secara ijmal, secara umum, semua malaikat yang Allah cipta, semua kita beriman. Berapa banyak tak tahu. Secara umum dia panggil, beriman semua. Wajib beriman. Siapa tak beriman dengan malaikat, maka dia tidak beriman. Tak beriman maknanya kufur. Kena beriman, malaikat tu ada. Lawannya tiada, dengan maksud kita menolak lah malaikat tu tiada. Sebab malaikat tu ada kan, lawannya tiada. Yakni wajib kita percayakan, wajib kita pegang, wajib kita i'tiqad, wajib kita percaya, wajib kita beriman, dan kita yakinkan sungguh-sungguh bahawasanya sekalian malaikat itu sebenar-benar adanya. Kena yakin dan beriman sungguh-sungguh. Sebab apa kena percaya dan yakin sungguh-sungguh? Sebab malaikat tak nampak. Bila tak nampak, dia kena yakin sungguh-sungguh. Benda yang nampak ni kita boleh yakin tanpa perlu dicakap. Tak perlu cakap, terus tengok, yakin. Sebab boleh nampak. Yang tak nampak ni yang susah nak percaya, nak yakin, nak beriman. Sebab tu nak percaya pada Allah, nak beriman pada Allah, kena belajar. Dia tak boleh aku beriman, aku percayalah Allah, percaya tak boleh. Malaikat pun tak boleh. Benda yang tak nampak ni, perkara yang tak nampak ni, bukan benda lah, perkara yang tak nampak ni, dia kena belajar untuk percaya. Yang nampak, yang boleh rasa dengan panca indera, tak payah belajar. Tak payah belajar, kita akan percaya. Tutup mata pun, ni bulat, perlu beriman dah dengan bulat tu. Sebab kita dapat rasa. Jadi tak payah kata kena percaya sungguh ni. Dia bagi bola kita pegang. Bulat ni, bulat ni. Tak perlu. Kau kena beriman sungguh-sungguh. Bola itu bulat, tak payah. Sebab bila kita pegang, kita tahu. Bila tengok, kalau dia celak mata tengok, tahu bulat. Tapi yang tak nampak ni, yang payah sikit ni. Jadi kita tak perlu belajar cara untuk beriman bola itu bulat. Tak perlu. Sebab dia dapat dicerap dengan panca indera. Boleh tengok apa boleh cerap dengan panca indera. Panca indera ni apa? Mata, telinga, rasa dengan lidah. Tak perlu kita bersungguh-sungguh untuk beriman. Garam tu masin, tak perlu. Ambil masin. Sungguh, kena beriman sungguh, tak payah. Sebab dapat cerap dengan panca indera. Panas, sejuk dengan tangan kan. Panas, sejuk. Tapi yang tak nampak, kena iman sungguh-sungguh. Kadang-kadang tak nampak, tapi dapat rasa macam angin. Pun tak perlu kata kena beriman angin itu ada, tak payah. Kena ada angin. Tapi yang tak nampak, tak dapat rasa dengan panca indera ni, tak dapat rasa dengan lidah, tak dapat tengok dengan mata, tak dapat dengar telinga, tak dapat rasa dengan, semua tak dapat. Yang ni kena mengaji nak beriman. Sebab tu kita Allah, malaikat je pun nak kena belajar ke cara beriman. Ya. Kalau tidak, kita tak reti nak beriman macam mana. Tak kenal maka tak cinta. Kena kenal dulu. Maka kena percaya malaikat ni, kena kenal dia dulu untuk kita percaya. Dan dia kata kena percaya dan yakin betul-betul sekalian malaikat tu benar-benar ada. Kenapa dia kata sebenar-benar ada? Sebab tak nampak. Kalau nampak, tak payah cakap dah sebenar-benarnya. Jadi kenalah belajar cara percaya. Nak belajar cara percaya, kenalah kenal dia. Kena kenal. Macam mana nak kenal? Sebab dia tak boleh dicerap dengan panca indera. Macam mana nak kenal? Begini dia kata. Pertama, belum lagi. Dia nak bagi tahu malaikat itu hamba Allah Taala. Pertama nak bagi tahu hamba dulu. Hamba Allah Taala yang mukramin. Pertama, malaikat tu hamba, dia bukan Tuhan. Tu yang pertama. Lepas tu mukramin, yang mulia. Yang mulia. Malaikat ni mulia. Okey, itu masih lagi belum tu ciri-ciri malaikat yang mulia. Lagi terpelihara mereka itu daripada dosa. Istilah kita panggil maksum. Macam Nabi ya. Nabi dan Rasul kan maksum. Jadi malaikat juga maksum ataupun terpelihara daripada dosa. Bukan jenis makhluk yang buat dosa. Bukan jenis makhluk buat dosa. Kita ni makhluk yang jenis buat pahala dan jenis buat dosa. Kita boleh dua-dua. Buat dosa pun boleh, buat pahala pun boleh. Tu kita. Maka didatangkan undang-undang, jangan buat dosa, banyakkan buat pahala. Tapi kalau nak buat dosa, boleh buat. Kita jenis boleh buat. Boleh buat dosa. Berbeza dengan malaikat. Malaikat tak ada.
Malaikat jenis dia jenis tak buat dosa. Maksudnya dia tak ada pilihan macam kita. Kita ada pilihan. Kalau kita buat baik, daripada sejak celak mata, lahir-lahir, buat baik. Sampai mati umur 70, buat baik aja. Tak pernah sekali pun buat jahat. Kita tetap juga jenis yang boleh buat baik, boleh buat jahat. Nak faham maksud jenis tu? Walaupun kita kecil lagi, buat baik, tak pernah buat jahat. Sampai umur 70, mati-mati, tak sekali pun tak pernah buat jahat. Okey, maka kita buat baiklah, iyalah. Tapi kita tetap dinamakan jenis manusia, jenis makhluk yang boleh kalau nak buat baik, boleh kalau nak buat tak baik. Buat dosa boleh. Cuma kita je tak buat sampai tua, sampai mati. Tapi kita tetap juga makhluk yang jenis buat dosa, jenis boleh buat dosa, jenis boleh buat pahala. Malaikat tak gitu. Malaikat dia tak ada. Dia ada satu je, iaitu jenis malaikat ni buat baik saja. Dia tak ada jenis buat dosa macam kita. Jadi sama tak kalau kata malaikat tu umur dia 70 tahun, katakanlah. Sejak dia dicipta dia buat baik sampai dia mati umur 70, kata gitu. Kita juga, kita makhluk, kita manusia. Lahir-lahir kita buat baik sampai umur 70 mati macam malaikat tadi. Adakah sama? Tak sama. Sebab malaikat jenis dia tu tak ada buat dosa, hanya buat baik. Kita jenis buat baik pun boleh, buat dosa pun boleh, tapi kita pilih untuk buat baik. Tu ada beza kat situ. Ada beza. Jadi itu maksud maksum. Maksum iaitu terpelihara. Itu maksud terpelihara. Mereka tak ada pilihan untuk buat dosa. Itu maksud terpelihara. Terpelihara ni maksud bukannya malaikat ni buat dosa pun boleh, tapi Allah pelihara supaya dia tak buat dosa. Tidak. Itu kita. Kita ni buat dosa boleh, tapi kenapa kita tak buat sekarang? Tak buat dosa. Kenapa sekarang tak minum arak? Kenapa sekarang tak duduk kedai kopi, duduk minum, tak sembahyang maghrib? Kenapa kita duduk sini? Sebab Allah pelihara. Apa kata Allah pelihara? Allah pelihara dalam keadaan kita boleh buat dosa, tapi Allah pelihara menyebabkan kita duduk surau. Kita duduk surau. Malaikat tidak. Malaikat tidak. Bukan begitu. Dengan maksud malaikat, maksud terpelihara tu maksud memang jenis tak buat dosa. Takut faham malaikat macam kita juga. Cuma nasib baiklah malaikat Allah jaga. Jadi Allah jaga, dia tak buat dosa lah. Tapi kalau nak buat dosa dia boleh je, tapi Allah jaga, jadi tak buat. Itu kita. Malaikat tidak gitu. Malaikat tak gitu. Jadi istilah dipanggil wajib bagi malaikat ataupun mustahil bagi malaikat untuk buat dosa. Mustahil malaikat untuk buat dosa. Mustahil. Mustahil pula, mustahil apa? Mustahil akal. Mustahil akal. Maka wajib malaikat buat baik. Wajib apa? Wajib akal. Bukan wajib syarak. Kita wajib syarak, itu kena ngaji tauhid. Kita wajib syarak dengan maksud buat baik dapat pahala, buat jahat berdosa. Malaikat tak gitu. Malaikat memang terpelihara. Jadi boleh kita kata malaikat mustahil buat dosa. Makhluk manusia tak mustahil buat dosa. Tak mustahil. Malaikat mustahil buat dosa. Jadi itu maksudnya terpelihara mereka itu daripada dosa. Dengan maksud maksum. Itu yang kita kena pegang. Itu yang kita kena pegang. Pada penganut-penganut agama lain, contohnya Nasrani, Kristian, dia kata malaikat memang makhluk yang suci, tapi malaikat boleh berubah. Dengan maksud dia boleh kekal menjadi suci, dia boleh jadi jahat. Malaikat Nasrani. Sebab tu kita kena jelaskan akidah kita. Akidah kita, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat maksiat dengan Allah dengan maksud mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Tak masuk akal. Malaikat buat dosa. Sebab kita nak berbeza dengan Nasrani. Orang-orang Nasrani dia kata sampai satu tahap, sampai matang. Malaikat tu sampai matang, dia panggil angel lah, angels. Sampai matang, kemudian dia boleh pilih. Dia nak teruskan jadi suci boleh, dia nak jadi jahat pun boleh. Biasa tengok cerita Fallen Angels. Biasa tengok. Sini tak tengok orang putih Fallen Angels. Istilah Nasrani kata Fallen Angels. Fallen ni maksudnya jatuh lah kan. Malaikat yang berpaling tandah. Dia ada pilihan. Dia nak berpaling tandah boleh, dia jadi jahat. Dia boleh juga kekal suci. Akidah kita tak gitu.
Akidah kita tak begitu. Malaikat tak buat munkar. Surah Tahrim kan? Surah Tahrim. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sambung lagi. Itu akidah kita. Berbeza dengan akidah Nasrani. Dan adalah mereka itu jisim yang halus. Jisim yang halus. Latif. Jisim yang latif. Yang latif ni halus. Jisim kita, jisim kasar. Jisim kita, jisim kasar. Maksudnya kasar tu berfizikal. Istilah kita kan, berbentuk. Itu kasar. Kasar, berbentuk. Kalau jisim kita ni halus, dia tak ada bentuk. Tak ada bentuk. Yang kasar ada bentuk. Macam kita, kasar ni. Dia panggil jisim. Jisim ni gabungan ataupun campuran daripada jirim-jirim. Campuran jirim dia jadi jisim. Jadi jisim yang halus. Kita jisim kasar. Kita nak tengok perbandingan. Malaikat dia jisim yang halus. Macam mana kita nak faham jisim halus? Kita faham kita dulu. Kita jisim kasar. Cahaya lampu ni jisim halus. Jisim latif dia panggil, jisim halus. Cahaya, nur ataupun cahaya. Jadi kita tahu malaikat buat daripada jisim yang halus, iaitu cahaya ataupun nur. Jisim tu latif, jisim yang halus. Yang mana bila dia halus, dia tak memenuhi ruang. Kita ni jenis memenuhi ruang. Kalau kita dah duduk dekat sini, maka yang lain tak boleh duduk kat sini. Kalau lain cawan nak duduk sini, dia kena tolak ni ke tepi, dia duduk sini. Dia tak boleh duduk sekali. Sebab jisim kita kasar. Fizikal kita jenis kasar. Kalau lampu ataupun cahaya, dia halus. Maksudnya dia tak, apa orang panggil, tak makan space. Tak memenuhi ruang. Kalau dah banyak lampu ni, kita pakat-pakat buka handphone, kan ada lampu kan? Penuh tak? Penuh tak dengan cahaya? Memang cahaya, tak penuh. Ambil lagi. Masukkan lilin banyak-banyak dalam ni. Tetap juga cahaya tu tak penuh. Tak penuh. Tapi kalau kita sumbat orang ni 1000 orang, penuh sebab kita makan space. Tapi malaikat dia tak makan. Maknanya malaikat boleh tak ada 18 juta dalam ni? Boleh. 18 juta ada boleh. Sebab dia tak makan space. Kecilnya. Kecil, besar. Berfizikal, itu ni sebab pada kita, iaitu jisim kita kasar. Jisim halus ada. Banyak mana disuluh dalam ni pun, tetap juga tak penuh. Tak penuh. Dia seolah-olah macam berlapis lah kan? Macam berlapis. Suluh ni. Tak penuh pun. Itu malaikat. Sebab tu malaikat, dia gerak dia dengan kelajuan cahaya. Sebab dia tu pun cahaya. Dan dia pula banyak mana, dan dia tu istilah kita panggil besar pun boleh nak panggil istilah besar. Tapi dia tak makan space, tapi dia besar. Sebab cahaya ni kan boleh jadi besar kan, boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Jadi kalau banyak-banyak pun tak menyebabkan ruang itu penuh dan sesak. Tak. Malaikat walaupun berjuta-juta. Jadi itu malaikat. Tapi kita kena faham sikit berbeza dengan jin. Jin dia buat daripada api. Jin dia kasar sikit. Kasar sikit lah. Kalau kita tengok api tu pun dia agak kasar kan. Dia agak kasar sikit. Berbanding dengan cahaya. Cahaya lagi halus penciptaan dia. Jadi jin ni dia kasar sikit dari segi penciptaan dia. Maka jin tak dapat tengok malaikat. Sebab dia berbeza. Kita tak dapat tengok malaikat. Kita tak boleh tengok jin. Sebab jin halus berbanding kita. Tapi jin berbanding malaikat, malaikat lagi halus. Berbanding dengan jin. Itu sedikit perbezaan. Lagi satu, jin ni jenis penciptaan jin macam kita, iaitu mukallaf. Dengan maksud ada akal, ada nafsu, wajib semayang, wajib beriman dan sebagainya. Ada kafir, ada yang tak kafir, ada rukun-rukun semayang, sama macam kita. Jin. Sedangkan malaikat tak. Malaikat berbeza. Jadi memang kita tak dapat. Jadi maknanya jin tak dapat tengok malaikat. Macam mana kita, kita makhluk zahir. Virus juga zahir. Bakteria juga kira zahir. Tapi walaupun duduk sama alam dengan kita, alam syahadah, kita tak boleh tengok virus. Sebab penciptaan virus tu
Kasar, tapi berbandingan kita dia lagi halus. Dalam keadaan kasar tapi halus, kena pakai pembesar, tengok, baru nampak. Begitulah perumpamaan jin dengan malaikat. Jin tak boleh tengok malaikat. Malaikat boleh tengok jin. Macam virus boleh tengok kita. Kita tak boleh tengok virus. Macam itulah, jin tak boleh tengok malaikat. Malaikat boleh tengok jin. Penciptaan dia tu berbeza, halus. Maka dengan sebab tu tak boleh nampak. Tapi ada juga orang, makhluk, iaitu para nabi, para wali, ada yang boleh tengok malaikat. Ada. Para nabi boleh. Dan malah warid datang dekat kita bahawasanya ada binatang yang boleh tengok malaikat. Ayam jantan boleh tengok malaikat. Adalah hadis kita, apabila ayam tu ayam berkokok pagi tu, maknanya dia tengok malaikat turun naik. Kan malaikat dia turun naik, dia ada shift malam dengan shift siang. Dia akan bertukar. Waktu subuh shift malam naik, shift malam naik, shift siang turun. Hantar amalan-amalan kita, buat naik amalan-amalan kita. Ketika waktu lebih kurang subuh tu, sebab tu ayam berkokok. Sebab dia nampak. Bila nampak aja dia kokok. Cara dia berzikir, cara ayam jantan berzikir. Cuma ayam jantan dulu lah kot. Ayam jantan sekarang tak kira, pukul 5 petang. Kokok-kokok, kita apa benda. Ayam sekarang pun dah pening. Bukan tu, kerajaan Arab Saudi je pening kan. Ayam jantan pun pening. Kita ingat kerajaan Arab Saudi je pening. Tak, dia pun pening, ayam pun pening. Sekarang tak boleh kira lah sekarang. Dia kokok bila-bila nak kokok. Tu lah. Sekarang semua orang dah pening. Tak kira siapa-siapa, semua dah pening. Macam anjing. Anjing boleh nampak setan, boleh nampak jin. Anjing, bila dia menyalak tu dia nampak setan. Dia ada keupayaan anjing untuk tengok jin. Binatang-binatang pun, setengah binatang ada keupayaan mendengar seksa kubur. Yang kena seksa kubur, ada binatang yang boleh tahu dengar seksa kubur. Jadi kita nak bagi tahu kat situ, ada Allah bagi keupayaan lah. Keupayaan. Sambung lagi. Apa lagi kata ni? Adalah mereka itu jisim yang halus, jisim yang latif, jisim yang tidak memenuhi ruang. Bukan mereka itu laki-laki, dan bukan perempuan, dan bukan khunsa. Sudah apa? Bahasa lain, tidak berjantina lah. Tidak berjantina. Bukan lelaki, bukan perempuan, bukan khunsa. Kita ni jenis lelaki perempuan. Tak lelaki perempuan, tak perempuan lelaki. Kadang-kadang ada satu istilah yang panggil khunsa. Khunsa ni, kenapa disebut bukan khunsa? Kenapa kalau kata tidak lelaki dan tidak perempuan pun dah okey apa? Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Boleh? Okey dah kan? Kenapa disebut khunsa? Sebab khunsa ni, khunsa bagi manusia ni, dia apabila ada dua alat kelamin. Dua alat kelamin, dia panggil istilah, dia panggil khunsa. Khunsa pula ada 3, terbahagi pada 3. Khunsa wadah dia panggil. Wadah pula, wadah lelaki. Maksudnya dia lebih pada lelaki. Wadah perempuan, keluar haid walaupun dia ada 2 alat kelamin. Satu lagi dia panggil khunsa muskil. Dia sendiri pun muskil, dia tu lelaki ke perempuan. Khunsa muskil dia panggil. 3. Khunsa wadah lelaki, dia mesti macam lelaki. Kalau semayang dia mesti dekat sah lelaki. Kalau mati mesti orang lelaki memandikan jenazah dan sebagainya. Macam lelaki lah, senang cerita. Ni kita ada 2 alat kemaluan ni, ada 2 alat kelamin. Kalau wadah perempuan, dia keluar haid, tapi ada 2 alat kelamin, maka dia perempuan. Dia kena duduk kat dalam, dia perempuan. Dia boleh kahwin. Yang wadah lelaki tadi boleh kahwin dengan perempuan. Yang wadah perempuan boleh kahwin dengan lelaki. Dan dia kena tutup aurat macam perempuan. Senang cerita, dia memang perempuan, cuma ada 2 alat kelamin aja. Yang ketiga, khunsa muskil. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh guna dua-dua alat kelamin dia. Petang tu dia kencing kot lelaki, malam dia kencing kot perempuan. Dan dia tak keluar haid. Kalau keluar haid, automatik perempuan. Sekarang ni dia tak tahu aku lelaki ke perempuan, entah. Dia tak tahu. Khunsa macam ni, dia tak boleh kahwin sampai kiamat. Tak boleh kahwin. Sampai kiamat tak boleh kahwin. Sampai mati lah maksudnya. Walaupun dia kahwin sama-sama dengan dia, khunsa muskil, sama-sama muskil pun tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh kahwin sampai kiamat. Sikit lah bab tu. Khunsa muskil ni special kalau ambil uduk. Kalau dia pegang lelaki, tak batal uduk. Lepas tu dia pegang perempuan, tak batal uduk juga. Sebab dia muskil. Dia lelaki perempuan. Dia boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kemungkinan. Dia nak batal macam mana? Panggil lelaki, panggil perempuan, pegang.
Dua-dua. Batal. Ada gitu. Pegang lelaki pun tak batal, pegang perempuan pun tak batal. Wuduk dia. Dan dia tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Tu khunsa musyrik. Habislah khunsa. Itu satu masuk khunsa. Dan kalau dia tak ada dua-dua alat, dia panggil khunsa juga. Dia bukan tak ada dia bukan panggil tidak berjanjina. Tidak. Dia tu apa? Dia lelaki perempuan, tak ada jantina. Dia tu tak ada jantina. Kita tak cakap gitu. Sebab khunsa ada dua jenis. Satu ada dua alat kemaluan yang tadi. Yang kedua, tak ada dua-dua. Dia panggil khunsa juga. Kita kadang-kadang dengar ni pelik. Saya pun pelik juga dulu masa mengaji. 30 tahun yang lepas. Tok Kiki gelak kat belakang. Ingat lagi bila Tok Guru cerita pasal ni. Kita rasa macam tak ada, macam kelakar sangat lah. 1 juta tu nak cari seorang pun payah. Sejak 10 tahun kebelakangan ni, kawan-kawan doktor, kawan-kawan nurse lelaki lah, yang sambut bayi ke, nurse yang perempuan yang sambut bayi, dia kata dia ada grup-grup nurse lah, mesti ada grup doktor, grup apa kan, satu Malaysia. Dia kata kekerapan khunsa ni semakin kerap. Boleh kata sebulan tu akan dengar sekali. Dulu 10 tahun pun payah dengar sekali. Oh, pelik sungguh dah. Lepas tu dengar mana? Bangkok. Lepas tu dengar kat mana? Amerika jadi. Lepas tu ada kat Malaysia ada sekali. Lepas tu 20 tahun tak dengar dulu. Tapi sekarang tak. Tiap-tiap bulan kat Malaysia je. Ada. Kenapa jadi gitu? Antaranya kerana ada campur tangan jin antara ketika berlakunya persetubuhan. Sebab tu wajib mesti kena baca doa. Bimbang takut dia join sekali, menyebabkan benih tu problem sikit. Maka anak tu jadi anak gitu. Anak dia punya khunsa. Jadi kenapa disebut bukan lelaki, malaikat ni bukan lelaki, bukan khunsa, bukan lelaki, bukan perempuan, bukan khunsa. Kenapa sebut gitu? Sebab malaikat dia tak ada jantan betina. Dia tak ada lelaki perempuan. Kalau tak ada lelaki perempuan, tak ada dua-dua alat kelamin, pada kita orang manusia, kita panggil khunsa. Sebab tu dia nak tolak tu. Kita ingat ada dua alat kelamin, dia panggil khunsa. Tak ada dua-dua pun khunsa. Jadi bila kita kata, oh tak ada dua-dua, malaikat khunsa. Tak, malaikat bukan khunsa. Sebab nak jadi khunsa, dia mesti ada golongan lelaki, ada golongan perempuan. Dia dua-dua bukan. Baru jadi khunsa. Tapi kalau dalam dia jenis dia, tak ada lelaki, tak ada perempuan, dan dia tak ada dua-dua, dia tak panggil khunsa. Tu nak beritahu macam tu. Jadi nak jadi khunsa dia mesti ada. Engkau jenis apa? Aku jenis manusia. Manusia ni ada lelaki tak? Ada. Manusia ni ada perempuan tak? Ada. Tiba-tiba dia ada dua-dua, maka dia panggil khunsa. Dia tak ada dua-dua, dia panggil khunsa. Tapi kau ni jenis apa? Jenis malaikat. Malaikat ada lelaki tak? Tak ada. Malaikat ada perempuan tak? Tak ada. Habis kau tak ada dua-dua, tak panggil khunsa. Sebab tu dia nak menidakkan. Sebab tu dia kata tidak lelaki, tidak perempuan dan tidak khunsa. Maka dia tak ada nafsu lah. Bila tak ada lelaki, tak ada perempuan, tak ada nafsu lah. Kalau sempat, tak sempat kot yang cerita berkaitan dengan harut marut yang diutuskan oleh Allah untuk ajar sihir tu kan. Wattaba'u ma lupa dah. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dia ajar sihir. Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Malaikat nama Harut Marut yang ajar tu. Ada kisah sikit bab tu dalam Quran. Nantilah bila-bila kita cerita. Tak sempat ni. Kemudian okey, sesiapa yang mengatakan malaikat itu lelaki, maka fasik, berdosa. Hukumnya fasik. Bukan dia menyerupai lelaki. Kerana malaikat memang ada menyerupai lelaki. Jibril pun pernah. Ketika nak ajar para sahabat nak jumpa Nabi, kadang-kadang dia menyerupai lelaki. Itu dia panggil menyerupai. Menyerupai lelaki. Tapi kalau jin, dia panggil tasyakul, menyerupai. Tapi kebiasaannya dia akan menyerupai binatang. Dia susah sikit nak menyerupai orang. Susah sikit, tapi boleh. Menyebabkan dia makin lemah. Dia menyerupai manusia, dia akan makin lemah. Lepas pada tu dia lemah. Mungkin dia sakit kena masuk hospital jin. Gitu rasanya, macam tu. Bila dia menyerupai, dia panggil tasyakul orang. Tapi kalau dia menyerupai binatang, dia okey. Ular ke apa ke, dia okey. Dia kuat dah maksudnya. Tapi malaikat bukan begitu. Malaikat hanya menyerupai
lelaki, ada berlaku. Jadi tapi kita tak kata dia lelaki. Sesiapa yang berpegang malaikat itu lelaki, maka fasik. Kalau menyerupai lelaki tak apa. Memang malaikat tu lelaki, jantina ada lelaki, maka fasik, dosa besar. Sesiapa yang kata malaikat tu perempuan, kafir. Sebab malaikat tak pernah menyerupai perempuan. Tak pernah. Maka siapa yang kata malaikat tu perempuan, kafir. Siapa yang kata malaikat tu lelaki, fasik, dosa besar. Sebab apa? Mungkin dia tersalah faham kot. Dulu kan malaikat kan pernah menjelma ataupun bertukar jadi lelaki. Dia ada lagi. Tapi dosa besar, dosa tu tak dosa. Kalau kata perempuan, kafir. Ini yang dikatakan oleh musyrikin Makkah. Malaikat tu anak perempuan Tuhan yang anak perempuan Tuhan, dia kata. Ataupun bahasa belah-belah Nusantara dia panggil pari-pari. Pari-pari kan? Yang ada kan? Pari-pari. Bahasa Indonesia banyak cerita-cerita pari-pari tu. Tu malaikat perempuan. Siapa yang kata tu pari-pari tu? Habis kalau bukan malaikat apa? Setan. Apa? Mestilah malaikat. Sebab kan baik kan pari-pari tu kan? Istilah tu. Tak boleh kata gitu. Kalau kata, kufur. Siapa yang berpegang, bukan kata. Kata berdosa je. Pegang. Ini cerita pegang. Setakat cakap, dosa. Sambung lagi, tak berjantina. Dan tiada mereka itu makan, minum dan tidur. Tak makan, tak minum, tak tidur. Malaikat tak makan, tak minum. Tak mengantuk, tak tidur, tak penat, tak letih. Ialah cahaya. Cahaya. Kita suluh, tengok suluh, lama cahaya tu makin malap, penat. Mana ada? Gitu. Macam tu kalau cahaya. Dia tak ada penat-penat cahaya ni. Jadi malaikat dia tak penat. Ada satu zikir. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ada satu zikir. Jazallahu anna Sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Zikir ni siapa baca? Saya pernah dengar. Kat mana baca zikir ni? Kat Kelantan ni. Masjid apa tu? Dekat Cinggan Lempung macam apa? Macam apa? Kat Cinggan Lempung tu kan masjid. Ahmad Al-Hajj tu kan? Abdullah apa? Tu kan kat Cinggan Lempung kan? Masjid Tengku Abdullah Al-Hajj. Saya dengar kat situ. Imam dia baca. Habis semayang, lepas alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu dia baca kuat-kuat. Ramai-ramai pula. Ingat sekali, pernah pergi sekali lah, pernah ngajar sana sekali. Ceramah sana sekali. Lepas tu ada orang pakat baca. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. 3 kali kot. Pelik Bukan pelik. Baca baguslah baca tu, tapi tak jarang orang baca. Zikir ni. Maksudnya semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasa beliau dengan balasan yang setimpal. Itu maksudnya. Bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal ada riwayat mengatakan sesiapa yang membaca zikir ni, amal zikir ni, 70 malaikat akan tulis pahala selama 1000 subuh, 1000 hari subuh, 1000 subuh. Macam mana? Membaca akan memenatkan 70 malaikat. Saya nak cerita pasal penat tu. Adalah hadis cerita ni. Hadis tu ada kata ada kata dhaif. Fadail amal tak ada masalah. Ada yang tolak. Untuk kita beramal, fadail amal, dhaif tak ada masalah. Ada riwayat mengatakan kalau baca amal, 70 malaikat akan tulis kebaikan kita sampai penat. 1000 subuh. Allah, penat. Itu penat. Kata malaikat tak penat. Malaikat penat. Bukan nak beritahu malaikat tu penat. Bukan nak beritahu banyaknya malaikat tulis. Banyaknya malaikat tulis. Malaikat tulis kebaikan, pahala selama 1000 hari subuh, 1000 subuh. Boleh amal tu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. 1000 subuh. Sambung lagi. Hanya mengerjakan barang yang disuruh Allah Ta'ala juga. Itu je dia buat.
Yang sebut tadi lah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat buat hanya apa yang disuruh, tak pernah melakukan maksiat. Sama seperti Nabi dan Rasul. Kalau dia diperintahkan untuk turun wahyu, dia akan turun wahyu dan takkan tersilap dia turun wahyu. Macam orang Syiah kata tersilap, nak turun kat Nabi, Sayyidina Ali pergi turun kat Nabi. Sebab Sayyidina Ali dengan Nabi dia tukar-tukar tempat tidur biasa. Mungkin tutup dengan selimut, tak nampak Jibril turun, tersalah bagi dekat Nabi. Ke Nabi jadi Rasul, patutnya Sayyidina Ali. Kalau kita faham akidah malaikat, tak gitu. Takkan buat salah. Takkan buat salah. Kalau diperintahkan untuk turunkan hujan, dia akan turunkan hujan pada masanya. Dia akan tengok dekat Lauh Mahfuz, akan turunkan hujan dekat balok pain sekian. Dia pun ambil dekat Lauh Mahfuz tu, dia pun tulis dekat apa dia panggil catatan malaikat. Sampai masa je turunkan hujan. Tepat. Kalau disuruh untuk cabut nyawa, dia akan cabut nyawa. Dia akan perhati je orang. Tu kadang-kadang ada orang dia terasa diperhatikan. Malaikat maut kadang-kadang dia perhati je. Ada macam orang perhati. Ada, kita perasan tak? Kadang-kadang kita macam orang tengok. Dia tu tengok. Perasan tak? Biasa jadi tak? Kita kata macam tak sedap lah, macam ada orang tengok. Mana? Siapa tengok? Yang sana tengok. Macam ni kita boleh ada rasa. Memang ada rasa. Pandangan tu ada rasa. Sebab tu pandangan tu boleh jadi ain. Penyakit ain tu. Penyakit sihir tu. Tengok kan, boleh jadi pandangan, ain. Kita boleh rasa. Ini tak ada, kadang-kadang ramai orang, penuh orang, kita tak terasa pun orang pandang kita. Ada je kat time macam tu. Time ada orang pandang. Bila ada orang pandang, kita akan rasa. Okay. Begitu juga kalau malaikat tengok, dia akan ada rasa. Tapi bila malaikat, kita tak nampak dia. Kadang-kadang tiba-tiba macam boleh nampak. Hati-hati lah, mengucap banyak. Mengucap banyak-banyak lah weh. Macam ada orang perhati, mengucap banyak-banyak. Boleh, sebab kadang-kadang malaikat dia tengok, bila dia catat dekat catatan dia, nak cabut nyawa. Nak cabut nyawa dia pergi kan. Dia tunggu standby je. Bila sampai je waktu dia akan tengok sekali lagi. Bertukar. Kata pukul 8 pagi. Sekarang dah 8 ni, nak cabut ni tengok terbuka. Lagi 10 tahun. Tak jadi. Itu yang kadang-kadang kita rasa tu tak jadi. Kenapa bertukar? Kerana dekat Lauh Mahfuz pun bertukar. Kenapa pula? Istilah dia panggil takdir mu'allaq tu kan. Takdir tergantung. Dia buat baik, dia buat baik-baik pada bapa, dia sedekah, dia tolong orang, maka Allah panjangkan umur. Ataupun dia doa, Allah panjangkan umur. Mereka dah hampir-hampir nak cabut dah. Dia akan tengok sekali lagi. Maka berubah. Itu yang kata berubah tu. Doa boleh berubahkan takdir. Takdir tu lah, takdir mu'allaq. Takdir mubaram tak berubah sampai bila-bila. Sebab Allah ni tidak berubah. Yang berubah-berubah ni makhluk. Berubah-berubah ni makhluk. Tak boleh, tak mungkin rosak ilmu Allah kalau Allah dah tetapkan kita umur 50 tahun mati, tarik nyawa. Tiba-tiba atas sebab-sebab tertentu Allah tukar, tak jadi lah, umur 70 lah baru mati. Maka rosak sifat ilmu Allah. Allah tak tahu ke? Kalau boleh berubah. Dekat sisi Allah tak boleh berubah. Takdir tidak boleh berubah. Doa ke apa ke tak boleh berubah. Cuma ada satu lagi takdir namanya mu'allaq, takdir yang tergantung. Ada tertulis kat Lauh Mahfuz, tertulis dekat catatan malaikat. Itu yang berubah. Hakikatnya Allah dah tahu memang 70 pun. Memang 70 kan. Begitulah. Kalau malaikat tu disuruh untuk ditugaskan untuk soal orang dalam kubur, dia akan soal. Dia takkan langgar perintah. Dan tiada seorang jua pun yang mengetahui akan banyak mereka itu malaikat Allah Ta'ala jua. Banyak mana tak tahu. Kerana malaikat adalah makhluk Allah yang paling ramai dan paling besar. Bukan dinosaur. Kita kata dinosaur besar kan. Nabi Adam dulu besar, berapa hasta, 40 hasta lah itu gini. Yalah besar. Tapi dia bukan makhluk Allah yang besar. Paling besar Arash lah. Cuma makhluk yang bergerak ni, makhluk Allah ni yang paling banyak, paling ramai dan paling besar adalah malaikat. Maka kita wajib percaya sekalian malaikat yang ada. Maka banyak mana pun percaya. Besarnya malaikat ni, Jibril ada 600 sayap. Tak boleh nak bayang macam mana. Nabi pernah tengok Jibril dengan rupa yang betul, yang benar. Rupa Jibril betul, bukan seorang lelaki. 2 kali. Pengsan. Nabi tengok pengsan. Tengok 2 kali Nabi tengok. Seumur hidup ni 2 kali. Tengok yang original. Yang lain-lain tu menyerupai lelaki ya. 600 sayap.
Tak boleh nak bayang macam mana. Itu yang kalau kita tengok cerita orang putih kan, dia buat macam-macam, dia buat pelik-pelik kan. Itu dia punya khayalan aja. Cuma tu lah, tak tahu lebih 600 sayap. Macam mana tak boleh bayang. Satu sayap di antara timur dengan barat. Maknanya bumi, panjang bumi apa? Biasa kira berapa kilometer pun. Tak tahu panjang ni. Bukan ikut bulat. Kalau bulat kan kita tak sampai-sampai lah, dia akan berpusing. Kalau ikut ni, bumi bulat, sini sampai sini, timur sampai barat, berapa kilometer? Tak tahu. Tak pernah kira. Macam tu, satu sayap panjang tu. Kalau 900, tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang sayap. Tapi ada lagi besar, Israfil, tiup sangkakala tu, dia lagi besar. Jibril kata, besar-besar aku ni yang tak boleh bayang tadi, aku ni sebesar satu pelepah sayap Israfil. Yang tiup sangkakala. Tapi dia tak ada kerja lagi sekarang. Sebab dia tak tiup lagi. Kalau dia ada kerja, kita habis. dia buat kerja, kita habis. Kita tak ada kerja, tak boleh buat kerja. Bila dia start buat kerja, dia buat kerja, habis. Israfil, besarnya dia, malaikat Jibril kata satu sayap dia, aku tu lah. Jibril tu satu sayap Israfil. Peniup sangkakala besar. Ada lagi besar. Tahu siapa? Yang pikul arash, hamalatul arsh, malaikat pikul arash. Sekarang ada 4. Nanti tak lama lagi ada 8. Bila 8? Kiamat. Ada 8 pemikul arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Arash tu makhluk makhluk Allah yang paling besar. Yang sekarang duk pikul 4 malaikat. Kata Israfil, yang kita boleh bayang lah, Israfil ni banyak bulu. Satu bulu tu sebesar Jibril. Jibril pula ada 900 sayap. Satu sayap di antara timur dengan barat. Tak boleh fikir, cakap aja ni. Lepas tu pula Israfil ni dia kata, malaikat pemikul arash lagi besar. Aku pernah, dia kata, daripada telinga malaikat sampai ke bahunya 700 tahun jalanan. Dia terbang daripada cuping telinga, macam tu lah, cuping tu nak bagi tahu bukan malaikat ada telinga, daripada tempat tu sehingga ke bahu 700 tahun. Israfil tak boleh nak bayang. Kalau bayang ni tak jadi, tak boleh nak bayang. Macam mana nak bagi tahu besar sangat lah, besarnya. Ramainya pula, kalau nisbah ulama, ramainya malaikat 100 malaikat, 9 jin, 1 manusia. Betul. 100 malaikat, 9 jin, 1 manusia. Maknanya nampak nisbah dia. 1 manusia, 10 jin. Mana jin ramai? Saya silap ramai jin dalam ni. Berapa orang je ada ni? 30, 40. Kalau jin mungkin ada 200-300 orang. Sebab dia ramai. Kalau mengundi dah jin. Ini bukan pengundi hantu, pengundi jin. Ramai. Ini majoriti 2/3 lebih rasa dapat ni. Kalau jin. Jin ramai dia. Kalau kita 1, dia 10. Nisbah dia 9. Nak bagi tahu 10 lah kedua. 10 ada, 10 makhluk, 9 jin, kita 1. Malaikat pula 100. Jadi 1, 9, 100. Jadi malaikat sangat ramai. Penduduk langit sangat ramai. Jin pun ramai juga. Manusia paling sikit sekali. Habis. Dan wajib diketahui akan nama malaikat. Ni wajib. Yang tadi wajib secara umum. Banyak mana malaikat, aku beriman semua yang malaikat yang Allah ciptakan secara umum. Yang wajib secara satu persatu ada, iaitu dan wajib diketahui. Siapa tak tahu ni berdosa. Akan nama malaikat yang 10 ini, nama dia iaitu Jibril dan Mikael dan Israfil. Dia il kat belakang ni bahasa Bani Israel dulu lah. Bahasa tu maksud hamba. Il ni Ismail, tu maksudnya hamba. Jadi mana Jibril, Mikael, il tu maksud hamba. Cuma depan tu kena tengoklah bahasa apa. Yahudi bahasa apa dia panggil? Bahasa Israel tu ada nama bahasa dia, lupa dah. Apa nama bahasa? Tak dengar.
Roni. Tak berani. Itu bahasa dia. Dia ada bahasa dia lah. Macam contohnya Taurat, dia ada bahasa dia kan. Bahasa. Jadi bahasa dulu, Ain ya belakang tu kan. Belakang tu maksud hamba. Jadi maksudnya Jibrail, Jib tu adalah maksud apa benda kan. Contohnya hamba Allah, macam hamba Allah. Pesuruh Allah tu. Belakang. Cuma kita kena kaji lah. Mikael. Apa Mik? Atau Mike. Mike tu lah tu. Mik tu lah tu. Mikael maksudnya apa? Carilah bahasa. Israfil. Apa hamba? Yang belakang tu hamba. Israel. Dan Munkar. Dan Nakir. Dan Raqib. Dan Atid. Dan Ridwan. Dan Malik. Alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang tak tahu nama ni nama malaikat berdosa. Wajib tahu. Dan wajib tahu pekerjaan dia pun kena tahu. Wajib tahu juga. Siapa tak tahu berdosa. Bukan suruh hafal. Dia macam Nabi juga. 25 Nabi tu, Rasul tu, wajib tahu. Siapa tak tahu berdosa. Maksud tahu bukan hafal. Maksud tahu tu kalau hafal baguslah. Maksud tahu bila sebut, tahu itu Rasul. Ilyas, Rasul lah. Cukup lah. Zulkifli, Rasul. Musa, Rasul. Isa, 25. Kalau suruh hafal, baguslah kalau hafal. Cuma bukan maksudnya kena hafal. Maksud tahu Rasul 25 wajib. Maksudnya bila sebut, kita tahu itu Rasul. Masa itu juga malaikat. Bukan suruh hafal satu-satu. Kalau hafal baguslah. Cuma yang nak tahu apa dia? Bila sebut, tahu dia dan tahu kerja dia apa. Cukup lah. Itulah maksudnya. Maksudnya beriman dan hafal. Macam mana? Jibril, pembawa wahyu. Itu kerja dia. Pembawa wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dan antara kerja ni juga adalah mencampakkan ilham. Ilham bagi bukan Nabi dan Rasul lah. Kan kita kadang-kadang, mana bagi? Tapi kalau kita fikir dapat, itu kita fikir. Ini tak ada. Tiba-tiba je, dia dapat idea, ilham. Malaikat Jibril punya kerja tu. Yang baik-baik lah, yang baik-baik. Dia tiba-tiba dapat idea atau dapat ilham dia panggil. Malaikat Jibril, pembawa wahyu. Wahyu itu Jibril, kerja Jibril. Sebenarnya Jibril sekarang adalah kerja dia lagi. Ada. Macam-macam lagi kerja dia. Masa nanti turun ketika malam Al-Qadar dia turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh tu malaikat Jibril. Turun macam-macam kerja dia. Okay, Jibril dia ketua malaikat. Yang kedua Mikael. Mikael dia pengatur rezeki. Maksud rezeki ni semualah, termasuk hujan. Apa sahaja yang dinamakan rezeki ya. Dialah yang pengaturnya. Israfil kita tahulah peniup sangkakala tadi. Ada pendapat kata 2 kali tiup, ada pendapat kata 3 kali tiup. Israfil. Israel, tak kenal pun Israel. Israel ni ada khilaf, bukan khilaf, ada khilaf lah. Ada kata bukan nama je Israel, nama je malaikat maut lah. Israel kan nyawa-nyawa kan, malaikat maut lah, bukan Israel. Sebab Israel ni ada dalam Israiliyat katanya. Maknanya Bani Israel dulu, Yahudi Nasrani dia panggil Israel. Tapi kita nak pakai pun okey je. Yang penting kita beriman dengan dia, Israel. Israel pencabut nyawa. Lepas tu Munkar penyoal dalam kubur. Munkar ni dia soal dalam kubur. Nakir dia pukul, azab. Ini pun khilaf juga. Ada kata Munkar Nakir ni sekaligus satu soal satu pukul, masing-masing gila-gila pukul lah. Ni sedap ni pukul ni. Musoal tak boleh jawab, aku pukul. Mula soal lah gitu. Ada yang kata tidak. Munkar soal, Nakir pukul tu azab. Tak kisah, yang penting Munkar Nakir dua-dua tu. Penyoal dalam kubur, pengazab dalam kubur. Apa lagi? Raqib, ma yalfidhu min qawlin illa radaihi raqibun atid. Ada raqib atid. Raqib penulis amal baik, atid penulis amal buruk. Kiri kanan tadi. Ni pun sama juga khilaf. Ada yang kata raqib atid tu bukannya nama malaikat. Dia macam department. Macam-macam ada khilaf kat situ, tapi kita faham tulis. Maksudnya contohnya apa? Mikael tu department Mikael. Dalam tu ramai juta-juta malaikat. Tu ada yang kata gitu. Bukannya apa, maksudnya ada ketua lah seorang. Ada seorang malaikat tu ketua, yang lain macam. Sebab nak cabut nyawa bukan Israel seorang cabut nyawa. Bukan.
Ada yang pendapat kata gitu. Dia satu departmen cabut nyawa. Dekat dalam tu ada satu ketua. Ketua ni, ketua, dan banyak lagi pekerja dia, pakar-pakar cabut nyawa semua. Tentu istilah ada orang panggil gitu. Tapi kalau bukan begitu pun tak ada masalah. Kalau seorang malaikat pun tak ada masalah juga. Dia kan cahaya, cup begitu je. Tak ada masalah pun dia nak tu. Tapi tak kisahlah mana-mana satu. Tapi ada khilaf kat situ lah. Ada kan macam Raqib Atid, satu department untuk tulis. Ramai juta-juta bilion-bilion malaikat. Kerja dia tulis. Apa dia? Kau department ni? Aku di department Raqib Atid. Macam tu lah. Kau department? Aku department Israel ataupun Malikul Maut. Kau? Aku department Mikail. Department Mikail dengan maksud kerja ramai malaikat kerja dia. Kerja dia apa? Bagi rezeki. Ada yang kata ada kata Mikail tu satu. Tak kisah lah. Macam mana pun. Okay? Okey, Atid. Lepas tu Ridwan, penjaga syurga. Penjaga pintu syurga. Malik, penjaga pintu neraka. Bila kita sebut je yang tadi, dan kita boleh bagi tahu kerja dia, okeylah. Cukup lah. Pernah dengar tak Munkar? Pernah? Malaikat. Pernah dengar tak Israfil? Pernah? Israfil, malaikat. Mikail, malaikat. Cukup lah. Kerja dia apa? Jibril, wahyu. Raqib Atid, dia tulis, penulis. Munkar Nakir, dalam kubur. Israel, cabut nyawa. Atau malaikat maut, cabut nyawa. Israfil nanti nak kiamat, dia tiup, habis hancur lebur semua. Lepas tu bila dia tiup sekali lagi, bangun balik semua. Ridwan, malaikat jaga syurga. Malik neraka. Macam tu lah. Cukup lah. Tak hafal pun tak apa. Tu lah kerja dia. Kau apa dah? Jadi malaikat ni hebat sangat. Hebat sangat malaikat. Dengan kita tahu kehebatan malaikat, sepatutnya kita kena tahu macam mana agak kehebatan Allah. Gitu. Bukannya hebat malaikat. Tidak. Bukan habis gitu aja. Dengan hebatnya malaikat, Allah lagilah hebat. Tu tujuan. Apa-apa kita bincang tentang makhluk, kita nak tuju kepada Tuhan. Apa saja pun. Apa saja. Hebat besarnya. Habis kalau makhluk besar tu, kalau Allah yang mencipta maha hebat. Tu nak bawa pergi kepada, kalau kata malaikat tak tidur, tak penat. Allah sama juga macam ayat kursi tu lah. Apa? Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tu. Allah tak mengantuk, tak tidur. Tak tidur. Malaikat dah hebat, tak penat. Allah lagi lah. Apa lagi? Apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'nin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah setiap saat, setiap detik, setiap detik sangat memerlukan Allah. Betul. Last sekali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana? Tak berpisah kita dengan Tuhan kita. Tak berpisah walaupun sedikit. Malaikat, kita cerita pasal malaikat pun hebat kan? Buat bagi rezeki apa. Tapi kadang-kadang berpisah juga. Maka dengan kita faham makhluk, tujuannya nak faham Tuhan. Nak kenal Allah. Tu dia bawa ma'rifatullah. Bawa. Jadi kalau ada diceritakan, kalau kita dengar cerita, malah kalau cerita tu dalam Quran sekalipun, yang menandakan malaikat ni jahat, yang tak sama tadi lah. Malaikat ni jahat, malaikat ni tak dengar tak patuh perintah Allah, buat maksiat. Maka walaupun kita dengar cerita tu dalam Quran sekalipun, maka kita kena berhenti kejap. Sebab akidah kita dah pegang dah, malaikat tak buat maksiat apa-apa. Jadi ada cerita, maka kita kena stop kejap. Kalau kita tak dapat fikir, kita gantung aja kat situ. Jangan kita percaya. Sebab kita kena pegang ni, malaikat tak buat maksiat. Sikit lah, tak akhir lah, cerita Harut dan Marut. Akhir sekali, jadi kat orang Melayu, Karut Marut. Sebab malaikat ni dia bawa datang, malaikat Harut Marut ni dia bawa datang cerita yang pelik. Itu yang kita kata, last sekali kita kata Karut Marut. Asalnya Harut Marut tu. Harut Marut. Sekejap. Okay. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada ketika kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka tu, orang zaman Nabi Sulaiman, ada orang dia ikut setan, baca. Sihir lah, nak cerita sihir ni. Dia akan baca, dia ikut setan. Wa ma kafara Sulaiman. Mereka kata Sulaiman tu kafir. Kafir tu maksud buat sihir lah, mengerjakan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Mereka kata Sulaiman pun buat sihir, kami pun buat. Tak, padahal dia dengan setan. Lepas tu Nabi Sulaiman kan ada mukjizat, kan pelik juga. Sulaiman pun sama. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman pun sama, buat tu juga. Dia buat pelik, kita buat pelik juga. Kan zaman Nabi Sulaiman dia boleh kontrol langit lah, kita kata langit, bumi, laut kan. Boleh terbang, boleh panggil lawan, boleh macam-macam. Istana Balqis boleh angkat sekelip mata, macam-macam benda pelik. Jalan atas air itu paling tak pelik. Dalam banyak-banyak pelik, yang biasa jalan atas air. Kita bismillahirrahmanirrahim, jalan belok tenggelam. Orang macam bismillah jalan atas air, tu biasa. Kalau terbang tu biasa-biasa tengok, terbang biasa, dah biasa waktu tu. Cuma adalah bacaan-bacaan dia. Maka Nabi Sulaiman pun buat benda pelik, kita panggil mukjizat. Orang lain pun ada buat benda pelik, tapi dia buat pelik, dia ada baca. Itulah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ada orang ikut setan punya sihir ni, baca ni. Dan mereka kata wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dia kata Sulaiman tak kafir, Sulaiman tak buat sihir, hanya setanlah yang buat sihir tadi. Dan setanlah mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang mana sihir itu diturunkan, diajar oleh dua orang malaikat dekat negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Kedua-dua mereka tak mengajar sihir tadi. Hatta yaqula, sehingga mereka berkata, malaikat tadi dua orang berkata, innama nahnu fitnah. Aku ni fitnah. Fitnah bukan fitnah Melayu ni. Fitnah ni ujian kan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk, lebih berat daripada membunuh. Fitnah apa? Menipu? Bukan. Ujian, fitnah ni. Satu ujian. Innama nahnu fitnah. Ini ujian bagi kamu. Fala takfur. Kamu jangan kafir, kamu jangan buat. Maknanya malaikat, tugas Harut dan Marut adalah menjadi cobaan untuk manusia waktu tu, diperintah untuk mengajar sihir. Sihir kan tak boleh, tapi dia diperintah untuk ajar sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Kenapa malaikat ni diperintah untuk ajar sihir? Ketika zaman Nabi Sulaiman, benda pelik tu banyak sangat berlaku. Sangat banyak berlaku benda-benda pelik. Bila benda pelik tu dipanggil mencari adat. Pelik mencari adat. Kadang-kadang mencari adat nama mukjizat. Mencari adat ni maksudnya biasanya gitu, tiba-tiba tak jadi gitu. Tu mencari adat. Biasanya ambil api bakar, tiba-tiba ambil api tak terbakar-bakar. Mencari adat lah tu. Adatnya api membakar. Tapi dah banyak sangat. Bila banyak sangat, orang dah tak tahu mana betul mana salah. Kerana Nabi Sulaiman betul, pelik juga. Yang lain buat pelik juga. Akhir sekali bercampur kepelikan tadi tu. Tak tahu mana betul mana salah. Maka malaikat ni tugas dia untuk ajar sihir. Tapi dia bukan ajar sihir suruh buat. Sihir yang mereka ajar sihir untuk pisahkan suami isteri. Malaikat ni diturunkan bukan untuk ajar sihir, tapi bukan untuk ajar suruh buat. Bukan. Dia untuk ajar cara buat. Untuk tunjuk ini adalah sihir. Sebab tu dia kata, sebelum malaikat tu ajar, dia kata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dia kata, innama nahnu fitnah. Ni ujian ni jangan buat, tapi aku nak ajar. Kalau tak bagi buat apa aja. Sebab nak bagi tahu, kalau kau nak tahu, kalau bahasa saya sendirilah, inilah syarat dan rukun sihir. Kalau syarat dan rukun ni terpenuh, maka jadi sihir. Nanti kalau kau tengok benda pelik, tengok ada tak syarat dan rukun sihir ni. Jika ada, itu sihir walaupun benda pelik. Jangan ikut.
Tapi kalau tak ada syarat dan rukun ni, maka dia adalah mukjizat, ma'unah dan sebagainya. Pertolongan Allah. Jadi tujuan malaikat tu diutus sebab nak membezakan di antara hak dengan yang batil. Tapi setan dapat tahu, setan pergi ajar. Setan pergi ajar habis semua. Jadi tujuan malaikat turun tadi bukan nak ajar suruh orang buat, tidak. Dia pun ajarlah macam ni. Antara perkara yang nak jadi sihir ni, jadi syarat rukun sihir lah, rukun sihir atau syarat sah sihir. Antaranya dia mesti buat perkara yang melanggar syarat. Apa? Mesti ada kat situ. Kadang-kadang ambil darah haid. Adalah kadang-kadang makan macam babi macam tu. Dia mesti kena buat. Kalau tak buat macam ni, sihir dia tidak mujarrab, tak jadi. Nak buat sihir, dia mesti ada lawan apa saja. Baca Quran kod terbalik. Baca kod terbalik. Terbalik. Bukan baca ayat terbalik, huruf tu terbalik. Baca qul huwallahu ahad terbalik. Bunyi pelat. Ambil Quran, letak najis. Apa sahaja yang melanggar hukum syarak, itu antara syarat pertama untuk sihir dia jadi untuk sah sihir. Macam kita kata apa? Orang minyak tu kan? Orang minyak tu dia nak jadi kebal nak jadi halimunan lupa dah. Dia kena rogol apa? 7 orang Saya bukan ajar cara-cara nak jadi ni, jangan buat. 7 orang anak dara. Takkan tak tahu? Tak tahu. Dia adalah dia macam tu. Dia rogol gini-gini, nanti dia jadi gitu. Dia jadi orang tak nampak. Halimunan, orang tak nampak. Dia dapat ilmu kebal, ada cara-cara dia. Mesti langgar perintah. Itu antara syarat. Ada lagi lah beberapa syarat lain. Tapi mesti kena antara syaratnya. Jadi malaikat ni dia ajar, ini sihir. Kau nampak tak? Cara sihir ni. Dah faham dah kaedah dia? Faham. Ini sihir, jangan buat. Tapi dapat tahu kat setan, dia olah-olah akhirnya dia buat. Sebab itulah, walaupun, sebab apa saya cerita ni? Kerana ikut cerita orang Nasrani, Kristian, dia kata malaikat boleh buat jahat. Sebab ini antara malaikat yang buat jahat cerita dia. Sedangkan kita faham lain, dia faham lain. Lepas tu saya cerita sikit. Cerita ni panjang lagi, cukup sikit sekat tu. Habislah kita tentang malaikat. Masuk kita apa ni? Kitab pula akan datang. Cuba. Akan datang yang ketiga, percaya dengan sekalian kitab, lawannya tiada, yakni wajib kita percayakan dan yakin bahawasanya Allah Ta'ala menurun ia akan kitab daripada langit atas segala rasulnya dan 104 buah kitab. Ada 104 buah kitab. Nabi Adam, Nabi Syith, dia satu kita bahas nanti. Akan datang. Bila kita? Akan datang. Lepas? Bila raya. Raya kita sambung sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.